Okey, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit takwil. Amma ba'du. Jadi pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia, Tuhan empunya bumi ini, dan 7 lapisan petala langit dan 7 lapisan petala bumi adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi di dalam satu majlis ilmu, dalam keadaan kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam menghampiri waktu fardu zuhur ini. Insya-Allah mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ketenangan dalam hati-hati kita dan diberikan rasa qanaah, rasa berkecukupan dalam apa juga pemberian, nikmat dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang berada di Dewan Surau Darul Ilmi APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia di JW Marriott Putrajaya, dan mereka-mereka yang berada di dalam lapangan yang sekarang ini sedang memberi bantuan kepada bencana alam banjir yang bertebaran ke seluruh muka bumi Allah ini, iaitu anggota APMM di bawah Biro Kebajikan yang bertebaran untuk memberikan manfaat kepada insan-insan lain. Jadi dengan harapan semoga mudah-mudahan kita hablum minallah wa hablum minan nas, dan mudah-mudahan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihani sesama kita di muka bumi Allah ini, maka takut-takut yang di atas sana, Tuhan empunya dunia, dan juga para malaikat penduduk langit tidak mengasihi dan mengasihi kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita pergi jauh dalam ilmu tentang ibadah fiqh, ibadah haji dan umrah, dalam perjalanan jalan menuju mabrur, jalan menuju mabrur untuk mencari cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bila-bila, anytime Allah akan jemput kita sebagai tetamunya di bumi Mekah dan juga di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita sudah bersedia dengan panggilan agung, dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin dan percaya ramai di antara kita yang dah telefon, Ustaz, saya dah rindu dengan Mekah Ustaz. Ustaz, saya dah rindu dengan Rasulullah Ustaz. Ustaz, tak sabar rasanya Ustaz, bila boleh pergi Ustaz? Jadi masya-Allah tabarakallah, anytime tuan-tuan. Anytime. Sekarang pintu masih terbuka lagi untuk sepadan Malaysia dan juga sepadan Saudi Arabia untuk kita mengerjakan ibadah umrah dan berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanya iman kita, kita tanya diri kita, adakah kita sudah bersedia dengan keadaan itu? Adakah kita sudah bersedia dengan mengikuti ibadah umrah norma baru ini, ataupun kita masih rasa was-was dengan tindak tanduk kita, dengan persediaan kita? Jadi kita serahkan kembali kepada muslim muslimat, hadirin hadirat. Pokoknya tanya tepuk dada, tanya iman kita. Tepuk dada, tanya iman kita. Ada orang kata, Ustaz, tak mau pergi dulu lah Ustaz, takut lagi Omikron lah, Omron ke, macam-macam meron-meron ni kan. Tetapi wallahu alam bisawab, kalau Allah dah kata, wahai hamba-hambaku, aku panggil, aku jemput dirimu sebagai tetamuku yang teristimewa di hadapan pintu rumahku, maka takkan kita nak tinggalkan tak? Takkan kita nak tolak. InsyaAllah baik rup wa ima apa juga keadaan,
biiznillah kita akan berada di betul-betul pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Jadi sebelum kita jauh dalam perjalanan kita ini, ayuh seperti biasa kita luruskan niat kita, bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana makhluk, tetapi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita yang tulus. Ya Allah, kami menimba ilmu ini ya Allah hanya kerana-Mu ya Allah. Hanya kerana kami mencintai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami nak mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji, untuk mengerjakan umrah yang terbaik di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sebelum hari ini kita bertawaf, jadi hati kita akan bertawaf dahulu. Sebelum kita memulakan simulasi tawaf nanti, kita akan sama-sama bertawaf hati kita, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mari kita mulakan majlis kita ini dengan bacaan Al-Fatihah bagi menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. 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 Allahu ya Allah. 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 Allahu ya
Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna, wa nadimna, wa nadimna ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, haqqu la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, haqqu la ilaha illallah. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa rasulina wa zurina wa khudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa baraka wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, duyufur rahman wa duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bakal-bakal tetamu Allah dan juga bakal-bakal tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sama-sama melihat bagaimana sebuah simulasi tawaf yang kita lakukan. Kalau kita lihat, ada orang yang memakai ihram, yang tu pakai ihram, dan juga ada orang yang memakai pakaian biasa, ada pakai jubah-jubah tu. Jadi bagi mereka-mereka yang belum pernah sampai ke sana, mesti bertanya-tanya, Ustaz, kenapa ada yang pakai ihram, ada yang tak pakai ihram? Jadi ada dalam dua keadaan. Yang pakai ihram itulah yang memakai pakaian serba putih, dan lelaki kita lihat buka bahu kanan dia. Itu adalah mereka yang melakukan tawaf wajib, iaitu tawaf haji ataupun tawaf umrah. Dia memang kena pakai satu set. Yang tu kena jaga betul-betul. Dilarang memegang mana-mana bahagian pada Kaabah, pada Hijr Ismail ataupun pada makam Ibrahim. Dan manakala bagi mereka-mereka yang tawaf sunat, itu pakai yang jubah biasa, ada yang pakai songkok, yang pakai jubah biasa itu adalah mereka tawaf sunat. Kadang-kadang selepas waktu solat fardu zuhur, selepas solat fardu, kita disunatkan untuk banyakkan tawaf sunat. Begitu juga kalau nak tunggu azan lambat lagi, sebelum masuk waktu, kita digalakkan untuk tawaf sunat. Hanya satu masjid saja di dunia ini yang tidak digalakkan untuk membuat solat sunat tahiyatul masjid, iaitu di Masjidil Haram. Solat sunat tahiyatul masjid itu digantikan untuk memperbanyakkan tawaf sunat. Tetapi kalau di masjid lain, sama ada di Masjid Nabawi ke, di Masjid Al-Aqsa ke, semua digalakkan untuk membuat solat sunat tahiyatul masjid. Jangan sampai Masjid Nabawi kita nak tawaf pula, itu dah tak kena deh.
Hanya untuk Masjidil Haram saja kita digalakkan untuk memperbanyakkan tawaf sunat sebelum masuk waktu ataupun selepas solat fardu-fardu kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita belajar jauh perjalanan kita ini tentang perjalanan tawaf kita minggu lepas dan minggu-minggu yang sudah, kita telah membuat simulasi bagaimana kita tawaf di dataran Kaabah. Dan sekarang untuk umrah norma baru, hanya mereka yang menggunakan ihram saja boleh bertawaf di kawasan mataf di bawah sekali. Manakala kalau kita nak buat tawaf sunat ke, yang gunakan pakaian biasa, ataupun kita nak buat tawaf wadak, maka kenalah kita buat di lantai 1, di atas itu. Masya Allah, ya, bahagian atas. Jadi itu memerlukan keimanan yang ampuh. Kalau iman tu kurang, jadi kadang-kadang tak habis tawafnya. Baru dapat buat 3, 4, lepas tu give up. Oh, tak larat lah Ustaz. Kalau dulu ada pilihan, kalau tak larat nak habiskan, kita boleh sambung skuter, ambil skuter ataupun wheelchair. Zaman sekarang dah berubah, Syekh. Ana buat tawaf wadak, cadang nak buat di bawah, tapi tak boleh lepas sebab dikawal. Hanya yang pakai ihram saja. Jadi ana pergi di atas. Ana nak gunakan skuter, tak boleh. Semua skuter dah diletak di bawah, di lantai bawah, untuk orang buat umrah yang wajib saja. Dan kalau kita nak buat sunat, tawaf sunat, kenalah pakai ihram. Pakai ihram boleh buat. Tapi sebab ana merupakan tawaf wadak, dah sampai di Masjidil Haram, nak pulang ke hotel, jadi ana ambil kira kalau tak buat tak boleh. Kalau nak tukar ihram dah terlambat. Jadi ana membuat dua pusingan sebelum solat fardu asar di atas. Nak habiskan satu pusingan, masya-Allah, lebih kurang 1 kilometer bang. Jauh dia 1 kilometer. Jadi dapat 2 kilometer mengah. Dah mengah dah, lutut sakit, tumit sakit. Kemudian waktu tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan fardu asar. Jadi alhamdulillah, Allah Maha mengetahui kita sakit, kita capek. Jadi kita buat solat fardu asar, badan solat sunat jenazah, badan barulah kita bismillah sambung balik 5 pusingan. Subhanallah, dalam keadaan sukar tapi bahagia. Bahagia kerana kita Allah pilih lagi. Walaupun kita ni jahat, nakal, banyak kekurangan, miskin harta, miskin budi bahasa, kita miskin, tapi Allah masih jemput juga kita untuk bertamu di hadapan pintu rumahnya. Jadi dengan rasa kesyukuran itu, cakap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, sambil kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita habiskan sampai 7 pusingan. Alhamdulillah. Terkesan sewaktu bertawaf wadak itu, kita rasa kita kurang sihat, tetapi dalam keadaan ada insan lain lagi yang lebih, subhanallah, dalam keadaan bertawaf, diseret kaki dia. Dia tempang, tuan-tuan. Dia tak begitu sihat, dia tempang. Dia seret kaki dia yang sebelah kanan tu. Allah, anda cakap, ya Allah, segannya, malunya aku, ya Allah. Kita sempurna ni tak boleh tawaf di atas, sedangkan ada orang yang kurang sempurna, Syekh. Dalam keadaan dia seret kaki dia kat Allah, boleh lakukan. Jadi itu menjadi motivasi untuk kita bahawa boleh. Kita boleh, tuan-tuan. Walaupun dalam kata 7 kilometer, tak rasa apa sebenarnya. Sebab kalau kita jalan-jalan di pasar raya pun, di mall, anda rasa lebih 7 km kita jalan, tak rasa kan? Apatah lagi kita berada di hadapan rumah Allah, dalam keadaan Allah memandang kita, Allah mendengar kita. Kita punya doa-doa itu Allah pasti akan istajabahkan. Allah akan makbulkan. Dalam keadaan begitu yakin, itulah keimanan yang ampuh, yang kita tak nampak, tetapi kita wajib rasa dan wajib percaya. Itulah soal iman, keimanan. Jadi alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hari ini akan menyambung kembali maudhu kita, kitab kita, iaitu kitab fiqh haji dan umrah, dalam kita mengenali beberapa kesilapan semasa tawaf kita. Memang semua orang boleh tawaf. Tawaf memang tawaf berjalan mengirikan Kaabah, berjalan ke hadapan. Jangan buat berjalan ke belakang. Tetapi kadang-kadang kita tak yakin dan tak nampak dalam keadaan kita bertawaf itu, ada beberapa kesalahan yang kita lakukan semasa kita bertawaf itu.
Okey. Kalau kita sambung daripada kitab kita daripada minggu lepas, iaitu 23 Disember 2021, hari ini kita menyambung pada muka surat yang ke-139. 139 masih lagi dalam topik beberapa kesalahan ketika tawaf. Okey. Adapun kita buat ringkasan yang pertama, terkejar-kejar ikut mentawif kerana takut tersesat atau ketinggalan. Itu merupakan kesalahan. Kita buat ringkasan revision yang minggu lepas. Juga bercakap-cakap semasa tawaf tidak boleh. Kemudian cari kawan, isteri atau suami sehingga berubah niat. Tadi kita tawaf, kemudian suami hilang, isteri hilang, kawan hilang, kita pun cari. Ya Syekh, mana mu? Ya Allah, Abang Mahmud. Mana Abang Mahmud hilang kat tempat tawaf kan? Dah pusing cari kawan kita, sahabat kita, mutawif. Itu pun salah. Itu telah kena mufarakah. Yang seterusnya, kita istilam tanpa membetulkan letak bahu. Maksudnya, kita istilam tapi sedangkan bahu kita itu belum tidak mengkirikan Kaabah, belum sampai rukun Hajar Aswad. Macam rukun Yamani kita dah bismillah ya Allahu akbar, itu pun tidak boleh. Kira kesilapan sewaktu istilam. Dan membawa beg yang di dalamnya terdapat selipar atau kasut bernajis, seperti mana kita dah bincang minggu sudah. Jadi kita pertamanya, sebelum kita pakai kasut tawaf kita hendaklah basuh kat bilik kita. Pergi kat hotel, cuci dulu, cuci kasut tawaf dan kita pakai. Sebelum kita masuk masjid, sebelum kita masukkan kasut kita dalam beg kasut kita, ambil plastik kat tepi tu, masukkan kasut dalam plastik, barulah kita masuk dalam beg belakang kita. Yang tu terbaik insya-Allah. Kemudian tidak menghabiskan pusingan hingga sampai di tempat mula tawaf, iaitu Hajar Aswad. Kalau kita lihat di sini, di Hajar Aswad. Okey, sekejap tuan Okey, baik. Di sini kalau tepi kita tu Hajar Aswad, di sebelah kanan kita ada satu lampu LED, lampu hijau panjang gitu. Jadi kita make sure kalau pusingan terakhir kita itu mesti kita dah melepasi batasan Hajar Aswad, lajakkan sikit sampai depan pintu Kaabah pun tak apa. Kita dah bismillah ya Allahu akbar walillah ilham untuk pusingan yang terakhir. Baiknya kita jalan. Kita jalan sampai lajakkan depan pintu Kaabah. Okey, alhamdulillah baru cukup komplit 7 pusingan. Baik kita mufarakah, baru cari tempat untuk kita buat solat sunat selepas tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu merupakan kesilapan yang ramai orang tidak perasan. Kemudian tawaf dalam Hijr Ismail, kerana dengan demikian berarti tidak mengelilingi seluruh Kaabah. Ada orang dia ambil mudah. Kalau kita lihat gambar Hijr Ismail, dia shortcut pula. Allah Rabbi, dia jenis orang bijak, dia smart. Okey, mana kita pergi sekejap tuan Kerana hebat. Ada orang cerdik-cerdik, dia cakap, buat apa nak jalan jauh-jauh? Buat apa kita nak ambil pusingan jauh tuan? Jadi kita ambil pusingan yang ni. Dia cakap, Ustaz, kat sini line clear ni Ustaz. Sini orang tak ada memang. Orang semua tawaf kat sini je semua. Kat sini, dia cilok ikut sini. Masuk sini, keluar sini. Masya Allah. Cepatlah. Dia ambil pusingan dalam aja. Itu pun tidak dikira bertawaf. Itu dah kira mencuri pusingan tawaf. Na'udzubillah min zalik. Dalam tawaf pun kita boleh mencuri. Okey, jadi seterusnya, mengusap Kaabah dengan tujuan tertentu dan mencium seluruh sudut Kaabah. Adapun yang boleh dicium hanya Hajar Aswad. Ada setengah orang berpandangan astagfirullahalazim, sepanjang tawaf tu Syekh, dia ambil dia kain lah, serban ke whatever, dia gosok semua tu. Hijr Ismail dia gosok, jumpa makam Ibrahim dia gosok, jumpa semua sudut tu digosoknya. Dia nak, bila orang pegang kain tu, jangan pegang, don't touch. Buat azimat balik kampung katanya. Astagfirullahalazim. Itu merupakan bid'ah, bid'ah, dan jangan buatlah. Itu bid'ah dan tak boleh. Dalam keadaan kita bertawaf wajib, tawaf haji ataupun tawaf umrah yang menggunakan kain ihram tersebut, tidak boleh menyentuh. Dalam keadaan kita bertawaf itu tidak menyentuh, tidak dibenarkan menyentuh apa-apa pada binaan, sama ada makam Ibrahim ataupun Hijr Ismail ataupun Kaabah itu sendiri, dilarang menyentuh. Kerana di sini
setelah disapukan minyak wangi, semua dilumurkan minyak wangi, semua ni minyak wangi hatar untuk Hajar Aswad. Maka kalau kita telah menyentuh ke semua tempat yang ada berwangi-wangian, kita telah melanggar salah satu pantang dalam ihram kita, iaitu berwangi-wangian. Ambil cium, itu dah salah Syekh. Sudah melanggar pantang larang dalam ihram, yang salah satu daripada 13 perkara. Okey. Jadi kalau kita pegang pun tidak sah pusingan tawaf tersebut. Katakan kita dah jalan 1, 2, 3. Kemudian pada pusingan ketiga kita terpeganglah hijir Ismail yang ada wangi tu, lalu kita menyentuhnya, maka terbatallah pusingan yang 3 tersebut. Pusingan yang ketiga terbatal, maka kena bermula balik. Bismillah, ya Allahu Akbar, bermula pusingan yang ketiga semula, menggantikan pusingan terbatal. Dan kena dam. Kita kena dam pasal dengan sengaja telah menyentuh wangi-wangi, iaitu mewangikan diri kita di sana. Okey. Adapun yang seterusnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada setengah di antara kita yang melakukan ramal, iaitu berlari-lari anak pada seluruh pusingan tawaf yang 7. Semua pusingan tu kita berlari-lari, asyik lari je kerjanya. Padahal yang disunatkan adalah pada 3 pusingan pertama, dan itu pun hanya dilakukan khusus pada tawaf kudum sahaja. Itu dia. Betul tuan? Dalam keadaan kita bertawaf, kadang-kadang ada masa hati kita terganggu. Bila ada orang langgar kita, orang dah lah badan besar, kita kecil, dia langgar kita sampai kita macam nak terpusing. Astagfirullahalazim. Kerana dia berlari itu, dia telah mengganggu ramai orang yang sedang bertawaf. Jadi pertama, dia telah berdosa kerana menyakiti sesama muslim. Yang kedua, dia telah melakukan ramal bukan pada tempatnya. Dan pada ramal yang disunatkan hanya tawaf kudum, iaitu tawaf selamat datang. Tapi kalau nak buat pun, buat di luangan, di pusingan yang luar, mana tidak mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Ni time ramai lah. Kalau saya pergi baru-baru ni tak ramai, dia hanya sikit saja. Di luar ni masih banyak kosong. Boleh buat 3 pusingan pertama tu kita subhanallah, alhamdulillah, sambil lari-lari anak, macam kita kadet tuan-tuan. Kadet 1, 2, 1, 2, kiri kanan, gitu boleh, tak ngapa. Tapi kalau dalam keadaan sesak macam ni, ramai, janganlah kita sampai menyinggung orang, mengkasari orang, jadi berdosa hukum dia. Okey. Adapun yang seterusnya, kita bersesakan dalam mencium Hajar Aswad, bahkan kadang-kadang sampai saling memukul dan memaki hamun. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan kerana dapat menyakiti sesama muslim. Meninggalkan mencium Hajar Aswad tidaklah merosakkan tawaf, bahkan tawafnya tetap sah sekalipun tidak mencium sama sekali. Dan bagi seseorang yang tawaf, cukup memberikan isyarat sambil bertakbir ketika berada sejajar dengan Hajar Aswad tersebut, sekalipun dari jauh. Itu di antara kesilapan. Ada setengah umat Islam yang leka dia nak mencium Hajar Aswad sampai dia hilang adab sopannya, sampai dia mukul orang. Yang ada kawan-kawan tu luka sini Syekh, kena siku orang. Yang ada telinga dia rambit, kena tangan-tangan manusia. Astagfirullahalazim. Macam bila dia tengok Hajar Aswad tersebut, masing-masing macam hilang ingatan. Nak gitu juga. Padahal kat bawah ni ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada orang yang tua yang tak larat. Habis dia redahnya. Dia punya na'udzubillah min zalik. Harap-harap kita jangan macam itulah. Kita cuba juga mohon pada Allah, ya Allah ya Rabb, izinkan hamba-Mu yang hina ini agar dapat mencium batu syurga-Mu ya Allah. Kita doa. Kalau dapat, alhamdulillah. Ana dalam perjalanan hampir 12 tahun ni, hampir sekali dapat Syekh. Itu pun dah lama dulu. Dah berapa tahun dulu dapat sekali. Tapi wallahu a'lam bisawab. Dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Dia punya pengorbanan tu sungguh luar biasa lah nak dapatkan tu. Tapi insya-Allah yang penting doa. Setiap orang doa. Dan benda itu bukan wajib. Benda itu tidak wajib. Dia hukum dia sunat.
Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tidak merosakkan pahala ibadah dan pahala haji kita. Tidak merosakkan apa-apa. Dan satu ketika Saidina Umar Al-Khattab, dia berbicara kepada batu Hajar Aswad ini, "Wahai batu, mu tak ada punya apa-apa, wahai batu. Kau ni tak ada apa-apa. Kau tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat pada aku. Tetapi hanya kerana aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu. Jadi aku ciummu kerana aku ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Sayyidina Umar lakukan." Jadi di antara perkara-perkara yang dilarang ataupun boleh merosakkan pahala ataupun merosakkan tawaf kita adalah mengusap Hajar Aswad dengan maksud untuk mendapatkan berkah daripadanya. Ini merupakan perbuatan bid'ah kerana tidak ada landasannya di dalam syariat Islam. Adapun yang menjadi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengusap dan menciumnya dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, niat kita itu harus lurus. Kita cium hanya kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita cium hanya kerana menyembah batu dan meminta keberkatan pada batu tersebut, tidak. Tapi hanya kerana kita ikut baginda Nabi cium, kita pun nak cium juga, Itu kaedahnya begitu. Jadi kita sambung balik pada kitab kita, iaitu di antara kesilapan, kesalahan ketika tawaf, bersesakan untuk melakukan solat di makam Ibrahim. Ini menyalahi sunnah di samping dapat mengganggu dan menyakiti orang-orang yang sedang tawaf. Padahal solat 2 rakaat tawaf itu cukuplah dilakukan di tempat lain di dalam Masjidil Haram. Jadi insya-Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat gambaran bagaimana. Okey, ini dalam keadaan tawaf yang full maksimum, iaitu selepas hari wukuf bagi mereka mengerjakan haji ataupun dalam keadaan tertentu bulan Ramadan. Kalau kita tawaf umrah pun tawafnya dalam keadaan begini tuan-tuan, penuh. Jadi kita tawaf kadang-kadang jam ni, kadang-kadang sesak, tak bergerak. Jadi ada anggota-anggota askar akan keluarkan, akan haji, huruj, dia akan keluarkan untuk mengurangkan kesesakan pusingan tawaf ni. Ada di antara kita yang sedang bertawaf, ni makam Ibrahim, kita sedang bertawaf, tiba-tiba ada orang solat kat situ. Masya Allah, bayangkan, kita tengah tawaf, tiba-tiba ada orang tengah rokok. Dia rokok kat situ, bukan seorang, 5-6 orang lelaki. Jadi kita tengah bertawaf ni dah tersekat nak ditolak karang orang Islam, kita sama-sama Islam. Jadi yang belakang dah rempuh ni Syekh, belakang dah Allah subhanallah, kita dalam keadaan terpaksa tolak dia juga. Bukan kita tak nak tolak, tapi terpaksa tolak dia juga, dan dia tersungkur kat situ. Kita berdosa tapi bukan dosa yang disengajakan. Jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, kalau kita habis tawaf, memang disunatkan untuk solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tetapi janganlah tempat orang sedang bertawaf ni. Tak boleh. Ini hanya menyusahkan orang lain dan mengganggu orang lain nak beribadah. Jadi seeloknya adalah satu ketika anda bawa lebih kurang 40 jemaah. 40 jemaah kita dah tawaf. Okey, alhamdulillah halas. Anda cakap anda naik ke tongkat, habis pusingan kita 7 pusingan habis. Masa tu dekat depan pintu Kaabah. Okey, jemaah, kita punya tawaf dah habis, alhamdulillah, komplit 7. Jadi sekarang waktu tu sesak, sebiji macam dalam keadaan ni, anda cakap ikut tongkat. Semua ikut tongkat aja. Sebab tu kena ada satu bendera tak boleh, kena rampas. Tongkat biru anda tu, semua ikut tongkat, mutawif pun usya. Lepas tu anda terus berjalan menuju ke tempat sa'i. Ke tempat sa'i ada jemaah, Ustaz, kita tak solat sunat lagi Ustaz. Cakap, elak, anda tahu. Tapi anda tengok keadaan tidak menentu waktu tu. Kalau kita berhenti di tengah jalan solat, mesti kita akan dihalau, kita akan diusir oleh askar. Kita berhenti tempat yang tak sepatutnya. Jadi boleh kita lakukan di belakang ini, as long di dalam Masjidil Nabi, di dalam Masjidil Haram. Dan juga kadang-kadang kita solat dalam perjalanan nak daripada Masjidil Haram nak ke Bukit Safwa, kita solat kat situ. Boleh, as long masih dalam kawasan Masjidil Haram, masih mendapat pahala sunat itu. Dan tak semestinya lah kita buat depan makam Ibrahim.
Tengok pada keadaan. Kalau keadaan dah begini tuan-tuan, kita masih nak solat di belakang makam Ibrahim, rasanya kita akan dipijak tuan-tuan. Masa kita sujud tu, kita akan dipijak mungkin takut orang jatuh kat tengkuk kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebab itulah seorang pembimbing, seorang ketua, dia kena cakna, dia kena alert tentang keselamatan dan juga ibadah bimbingan yang dibawanya, insya-Allah. Jadi kita bincang lagi, masih lagi dalam soal kesilapan semasa tawaf. Okey, pertama tadi bahu dipusing terlebih awal di setiap penjuru merupakan satu kesilapan. Jadi pastikan dah sampai betul-betul dekat rukun Yamani, kita pun bismillah ya Allahu akbar walillahil ilham. Tapi jangan pucuk. Kita terus letak tangan di dada dan jatuhkan sambil kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Berdoa seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, terkejar-kejar mengikut mentahwid suami kawan. Okey, di antara kesilapan adalah jemaah wanita ataupun muslimat nampak aurat lengan ketika melambai. Okey, yang lelaki okeylah sebab kita pakai ihram. Nampak ketiak je, bukan nampak lengan, nampak ketiak sekali. Sebab itulah di antara perkara sunat sebelum kita melakukan tawaf, sebelum kita mandi sunat ihram, kena potong bulu ketiak. Kena cukur bulu ketiak je, kiri kanan. Sebab apa? Disunatkan untuk cukur bulu ketiak dan cukur bulu ari-ari. Bulu ketiak yang kat bawah tu potong semua. Sebab nampak tuan, kalau semasa kita melambai tu bismillah ya Allahu akbar, kalau siapa main jenis bela bulu ketiak punya, orang belakang aduh pengsan. Pasal punya harum semerbak tu. Jadi janganlah memalukan jemaah Malaysia. Orang tengok, jemaah mana ni? Jemaah Malaysia, ada ustaz dia tak beritahu ke? Mutafid tak beritahu ke? Jadi dah beritahu dah, tapi terlupa mungkin. Mungkin tak bawa pisau jilat kayaknya nak cukur ni. Kadang-kadang ustaz cek. Angkat tangan. Jemaah lelaki ustaz rasa tau, raba. Ini tak potong lagi ni, apa cerita ni? Bila tarik, aduh ustaz sakit. Jadi kena pastikan. Sebab dua bulu ini adalah tempat bergantungan syaitan. Dia suka bergayut kat bulu ketiak kita, kat bulu ari-ari kita. Kerana untuk melakukan ibadah haji dan umrah ini, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Besar nilainya. Jadi kalau kita leka, jadi syaitan itu sentiasa buai laju cakap, bro, relax bro, apa nak sesak-sesak, nantilah dulu, tak payah buat. Sebab kat Mataf tu ramai, jangan buat umrah dulu, jangan tawaf dulu, nanti tidur dulu kan, orang dah kurang baru buat tawaf. Itu kerja syaitan, sentiasa nak menggagalkan untuk kita takarrub, untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sunatnya adalah untuk kita sebelum kita mandi sunat ihram tersebut, kita cukur bulu ketiak kita dan bulu ari-ari kita, insya-Allah. Jadi jemaah wanita kesilapannya adalah dia nak ikut macam orang lelaki. Orang lelaki bismillah ya Allahu akbar walillahil ilham. Itu orang lelaki. Orang perempuan sunnahnya adalah sekadar tangan tidak boleh melebihi paras bahu kita. Dia hendaklah separahnya. Bismillah ya Allahu akbar walillahil ilham. Lalu kita kucup, jangan sampai bunyi. Kalau ada bunyi tu makruh hukum dia. Cukup sekadar kita meletakkan tangan kita di bibir kita, badan kita lepaskan. Tetapi dalam keadaan kita melakukan ibadah, ada juga anda lihat orang-orang perempuan dia terikut macam orang lelaki. Jauh dia dah bismillah ya Allahu akbar. Kerana suara dia tu aurat. Suara tu dah aurat. Kemudian tangannya Allahu akbar. Bukannya nampak lengan lagi Syekh. Dah tersusun bawah sampai sini dah. Maka nampaklah aurat lengannya. Merupakan, bila nampak aurat, maka terbatallah pusingan tawaf tersebut. Sebab itulah yang pertama, orang perempuan eloknya pakai stokin lengan. Kalau ada isteri kita, anak perempuan kita, kita sendiri beli stokin lengan yang ada, ataupun baju kita tu ada getahnya ataupun ada butangnya, yang lebih elok lah. Ataupun jangan buat istilah macam ni. Istilah sebagai perempuan hanyalah bismillah ya Allahu akbar walillahil ilham.
dan jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan mudah-mudahan tidak ternampak. Dan perempuan kena jaga kalau siapa pakai spek tu, bila tarik rambut, tarik speknya, ada anak rambut terkeluar. Jadi itu pun merupakan batal. Walaupun selai anak rambut nampak, jadi terbatal pusingan tawaf. Sebab itu kena body system. Lelaki tengok isterinya, anak perempuannya, dan orang perempuan tengok orang perempuan. Kita satu kumpulan kena body system. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak nampak cacat celah kita, tapi orang lain menjadi cermin kepada kita yang nampak cacat celah kita. Sebab itulah dalam satu kumpulan ibadah itu bagaikan bukan adik-beradik, tapi lebih daripada tu dia punya keakrabannya. Even adik-beradik pun kita tak menangis kerana adik-beradik kita. Tetapi kita lihat kawan kita itu sakit, susah, ditimpa musibah, kita boleh menangis. Kerana itulah perjalanan bersama seorang kekasih Allah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah haji dan umrah kita. InsyaAllah, bayangkan 12 hari 10 malam kita bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang 40 hari tuan-tuan mengerjakan ibadah haji. Dia punya persahabatan tu lebih daripada adik-beradik tuan-tuan. Rasa dia tu. Sebab itulah, subhanallah, inilah salah satu yang dipanggil silaturahim, hablum minallah dan hablum minan nas. Okey, di antara kesilapan semasa kita melakukan tawaf adalah jemaah wanita memakai seluar ataupun stokin yang jarang. Ini ramai sekali. Banyak kita lihat orang perempuan memakai seluar kecil. Dia tawaf tu dah bagus dah. Okay, pakai telekung dah bagus dah. Tapi bahagian kaki dia tu, Allah, nampak cekeding je tuan-tuan. Seluar tidur dia pakai buat tawaf. Tak boleh deh. Nampak dua batang kaki tu. Kemudian stokinnya jarang. Pakai stokin yang warna coklat tu tak boleh. Kena pakai stokin yang tebal. Kebetulan sewaktu kita meninggalkan baru balik itu hari, meninggalkan bumi Madinah. Madinah memang sejuk. Sekarang 16 hingga 19 darjah Celsius siangnya. Tetapi Makkah ada sikit panas, di antara 19 sampai 20-24 Celsius. Tetapi eloknya gunalah stokin, baik jemaah lelaki ataupun jemaah muslimat. Kalau waktu bukan ihram tu, pakai stokin lah orang lelaki. Sebab untuk mengelakkan kulit kita kering dan pecah. Jadi orang perempuan kalau nak pakai stokin tu, biar stokin yang tebal. Beli stokin tebal, stokin yang abang pakai tu. Stokin yang lelaki pakai, kita pakai, insya-Allah. Pertama, dapat mengelakkan sejuk. Kedua, dapat memelihara aurat kita daripada terbuka. Okey. Dan di antara kesilapan lain adalah berubah niat. Niat kita tidak lain, hanyalah untuk bertawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bertawaf ini merupakan pekerjaan para malaikat. Dan kita walaupun manusia, kita nak rasa macam nak rasa diri ni nak jadi malaikat, tak mungkin lah. Subhanallah. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malaikat Jibril alaihissalam setelah dicipta Allah Subhanahu Wa Taala, selama dia terus berdiri dengan merapatkan tapak kakinya selama berpuluh-puluh tahun tanpa memandang ke atas. Dan di antara malaikat Jibril dengan Allah itu terdapat 80 nur Allah, hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika Jibril nak melintasi, nak menghampiri salah satu hijab nur itu, maka akan terbakarlah ia tuan-tuan. Sebab itulah Jibril ketika mana telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah memandang tepat, tidak pernah mendongakkan wajahnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahalazim. Itu Jibril alaihissalam. Tetapi An-Nas, manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah panggil, wahai kekasihku, dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Jibril, wahai Rasulullah, cukup aku sampai kat sini ya Nabi. Ya, wahai kekasih Allah, aku tak boleh pergi jauh lagi. Kalau aku pergi jauh, maka terbakarlah aku, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah one-to-one berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya. Kita antara manusia dengan malaikat, walaupun malaikat itu melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi manusia ni sungguh luar biasa. Kalau kita dapat melakukan yang Allah suruh dan meninggalkan yang Allah larang, kita punya makam itu, subhanallah, lebih baik daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, jika manusia itu tidak menggunakan kesempatan yang ada itu, maka makamnya lebih teruk daripada iblis laknatullah taala.
Itulah bedanya antara iblis dengan manusia, yang mana Nabi Adam ketika mana dia tahu dia bersalah, dia terus, maafkan aku ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna nakuna minal khasirin. La ilaha illa anta. Terus bersujud memohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun manusia. Tapi iblis, dia tahu Allah murka kat dia, tapi dia buat aje. Hebat. Dia tahu dia tak solat, Allah murka dia, tapi tak solat pun buat aje, relax aje. Nauzubillah min zalik. Itulah beza antara An-Nas dengan iblis laknatullah. Jadi kita semua pendosa. Semua kita ini pendosa, dan kalau kita dah tahu kita pendosa, yang paling baik adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubna ilallah wa raja'na ilallah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan makam yang lebih baik daripada malaikat-malaikat, tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi di antara kesilapan semasa kita bertawaf, insya-Allah ana doakan semoga tuan-tuan puan-puan yang berada di surau, di dalam halaqah ini, dan juga di mana juga berada yang bersama-sama kita dalam FB kita, FB Darul Ilmi ini, mudah-mudahan Allah jemput kita berulang-ulang kali tuan-tuan. Berulang kali untuk bertamu di hadapan pintu rumahnya, dapat bertawaf di sisi Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala, merasai betapa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan merasai betapa kerdilnya kita di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan, satu tempat di seluruh dunia ini, tempat luas di dunia ini, hanya kita boleh bertawaf satu tempat saja, iaitu di Masjidil Haram. Tempat lain Allah tidak membolehkan kita untuk bertawaf. Walaupun kita rindu, ya Allah rindu nak bertawaf ya Allah, kita hanya boleh membuat simulasi. Mungkin kita cari binaan Kaabah di mana-mana sekolah ke di surau, kita hanya boleh membuat simulasi tawaf. Tetapi untuk kita betul-betul bertawaf adalah hanya satu tempat saja di dunia ini, iaitu di Masjidil Haram. Itulah rumah ibadah yang pertama sekali yang dibangunkan oleh para malaikat untuk manusia, untuk berkumpul, bertasbih, bertahmid, membesarkan Allah, 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 Allah. Itulah di Masjidil Haram, di Baitullah Al-Haram, insya-Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kita belajar sikit-sikit tentang beberapa kesilapan semasa tawaf. Dan tawaf ini amat mudah untuk dilakukan, tetapi amat sukar untuk dirasakan. Okey, kita dapat merasakan bahawa kita ni dicipta oleh Sang Pencipta. Jadi kalau kita merasa kita dicipta, kita akan merasakan bahawa Sang Pencipta sentiasa memandang kita, melihat kita. Tapi kalau kita rasa kita masih ada rasa lagi kita ini hebat, kita ini kaya, kita power, kita berpangkat, kita berpengaruh, semua orang dengar cakap kita, selagi kita rasakan itu diri kita, maka tidak ada rasa kita bertawaf di hadapan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Dan the best position untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita makin banyak kita belajar, makin kita rasa masih tak cukup lagi. Makin banyak kita bertafakur, makin kita merasa betapa kerdilnya kita ini. Makin banyak Allah bagi kita, makin banyak Allah bagi nikmat ini, dan kita rasa, ya Allah, makin kurang untuk diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai di antara insan-insan yang Allah transitkan daripada perbendaharaannya untuk kita dapat memberikan kebaikan kepada insan-insan lain, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan seluruh perniagaan orang Islam berjaya, kaya raya, dan seluruh pekerjaan kita maju. Bila kita maju, kita dapat menunaikan zakat yang terbaik untuk memberi kebaikan kepada insan-insan lain, bukan hanya untuk diri kita. Mudah-mudahan bila kita dah kaya, kita dapat menaja ataupun membawa insan-insan yang kita kasihi, ibu ayah kita, adik-beradik kita, jiran-jiran tetangga kita, orang-orang yang tidak berkemampuan, untuk selalu dapat kembali bertawaf di hadapan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Itu ya niat yang paling utama untuk kita. Pertama, kita menunaikan
rukun-rukun kita, rukun Islam, rukun iman kita. Dan yang kedua adalah kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita menyatakan di hadapan baginda Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Syafi'ullah. Wahai Rasulullah, umatmu ini datang ya Rasulullah, kekasihmu ini datang ya Rasulullah, untuk menyatakan cintaku dengan sepenuh-penuh cinta terhadapmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, balaslah cintaku ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandanglah wajahku ya Rasulullah, dan kenalilah aku ini di yaumil masyarmu ya Rasulullah, dalam keadaan aku sangat memerlukan syafaatmu ya Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, di yaumil masyar Rasulullah tak kenal kita terhege-hege. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah kata, siapamu? Mu siapa? Aku tak kenalmu. Kerana waktu dalam keadaan kita hidup di dunia, kita jarang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan kita hidup di dunia satu ketika dahulu, kita tidak membuat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan kita berkemampuan masa hidup di dunia dahulu, kita tidak berniat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata, secara jahar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyampaikan salam ke atasku secara jahar, secara nyata, secara terangan, maka wajiblah bagiku untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Allahu akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan yang Allah kata, masuklah ke dalam golongan ahli-ahli ibadahku, dan masuklah ke dalam syurgaku, jannati, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah serba sedikit yang kita boleh sampaikan pada hari ini sebagai bekalan, sebagai untuk kita sama-sama merasakan sebuah perjalanan ini. Mungkin ada di antara kita yang dah pergi haji, ada di antara kita yang dah berumrah, tapi jadikan ini sebagai satu revision. Dan ada di antara kita yang tak pernah sekalipun Allah panggil sebagai tetamunya di bumi Makkah dan Madinah. Jadi jadikan sebagai salah satu asbab. Mudah-mudahan kita belajar. Kita belajar, dan dengan asbab belajar itu, jalan menuju mabrur, Allah panggil kita sebagai tetamunya nanti, insya-Allah. Dan kadang-kadang kita fikir, kenapa di antara kita ramai duit dah ada, kesihatan alhamdulillah masih ada, tetapi Allah tak panggil lagi untuk bertamu di hadapan pintu rumahnya. Rupa-rupanya satu perkara, Allah kata ilmu kita belum cukup, ilmu kita belum standby. Takut kalau Allah panggil kita sebagai tetamunya di rumahnya, kita tak tahu nak buat apa. Kita buat ibadah tu hanya ikut-ikutan. Tengok orang tawab, kita tawab. Tengok orang lari-lari, kita lari-lari. Tapi tak tahu apakah falsafah dan hikmah dalam setiap perbuatan kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya majlis ilmu, jalan menuju mabrur ini, sesuatu perkara, sesuatu rukun yang kita lakukan itu, contohnya rukun kita bertawaf kerana apa, dan kita bersa'i kerana apa, dan bertahlul kerana apa, kita dah tahu dah. Jadi mudah-mudahan dalam kita melaksanakan rukun-rukun tersebut, kita dapat rasa bahawa ini bukan perbuatan biasa-biasa, tapi ini merupakan perbuatan yang sangat luar biasa, dan mungkin inilah kali pertama, dan mungkin inilah kali terakhir aku dapat melakukan ibadah-ibadah seperti ini di bumi Makkah. Jadi insya-Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masa mencumburuk kita, tuan-tuan pun ada tugasan yang diamanahkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukan amanah itu terbaik, kerana itu merupakan satu ibadah. Melakukan kerja-kerja duniawi, ukrawi, apatah lagi dalam keadaan menjaga keamanan batasan sempadan kita, dan beri bantuan kepada bangsa-bangsa yang ditimpa bencana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ana cemburu tuan-tuan. Ana cemburu. Wallahi, terus terang ana katakan, ana cemburu dengan kalian. Kalian dapat bantu turun di padang, turun ke bawah sama-sama, tapi kami yang kerdil ini tak mampu lakukan. Hanya sekadar berdoa untuk bangsa-bangsa banjir kita, insya-Allah. Jadi akhir kalam, insya-Allah pada minggu hadapan kita sambung sedikit tentang
pelajaran hukum hakam fiqah, haji dan umrah. Mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita, supaya bila Allah panggil, kita dah ready dah. Ya Rabb, aku ready dengan fizikal, mental dan juga ilmu yang ampuh untuk mengerjakan ibadat haji dan umrahmu ya Allah. Maka terimalah hamba-Mu ya Rabb. Terimalah penyerahan dirimu ini ya Allah. Wahai Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Wahai Allah, hamba-Mu ini datang. Wahai Allah, hamba-Mu ini datang. Wahai Allah, hamba-Mu yang kerdil, yang hina, yang penuh dengan noda dan dosa ini datang ya Rabb. Hamba-Mu ini datang menyahut panggilan-Mu ya Rabb. Hamba-Mu ini datang menyahut seruan-Mu ya Rabb. Itulah penyerahan seorang hamba segala-galanya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kedatangan itu, kedatangan yang luar biasa untuk seorang hamba kembali kepada penciptanya dalam keadaan masih waras, masih hidup, masih bernyawa lagi, insya-Allah. Jadi akhir kalam, sekian, jazakallahu jaza. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri tuan-tuan dan diri hamba ini. Jadi yang baik itu daripada pencipta, yang tidak baik itu daripada yang dicipta. Mudah-mudahan kita bermaaf-maafan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu ini kita dapat al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamal, tak disambung disampaikan, bagaikan pohon yang rendang tapi tidak ada hasilnya. Jadi tolong sampaikan salam kasih sayang kepada suami, isteri, anak-anak. Sampaikan tentang cinta Allah dan cinta kasih sayang Rasul. Sampaikan bahawa Rasulullah menanti kita di Masjidil Nabawi. Rasulullah rindu akan kita semua. Jadi kewajipan kita untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah cinta Nabi, sambutlah cinta Rasul. Mudah-mudahan Nabi kenal kita, Nabi bagi syafaat kepada kita di yaumil mahsyar nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.